Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita. Satu kajian akan dilakukan bersama pihak Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sepauh untuk mendapatkan maklum balas mengenai pelajar yang akan naik ke tingkatan 1. Perkara itu dijelas oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas sambil menambah, ia bagi mengenal pasti masalah pembelajaran dan bersama-sama menangani masalah tersebut. Menurut beliau, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mempunyai pendekatan bagi pembangunan Sarawak termasuk industri di dalam bidang baru seperti ekonomi hidrogen dan penyimpanan karbon. Datuk Amar Douglas berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan program Randau Pendidikan Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban 2024 di Dewan Sinaran SMK Sepauh pada Sabtu. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak itu turut menyeru setiap sekolah agar dapat menganjurkan program yang menggalakkan budaya membaca. Beliau berkata amalan membaca patut diambil contoh dari Premier Sarawak selari dengan pembangunan yang berjaya dihasilkan. Bagi merealisasikannya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu mengumumkan peruntukan berjumlah RM10,000 kepada setiap sekolah di Dun Bukit Saban bagi membeli buku untuk menerapkan amalan membaca. Laporan seterusnya mengenai sumbangan bakul makanan sempena perayaan Tahun Baharu Cina. Di Lunduk Kegembiraan sambutan Tahun Baharu Cina akan datang dikongsi bersama 89 orang asnaf menerusi program bantuan bakul makanan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pemberian bantuan bakul makanan itu akan mengurangkan beban mereka dalam menyediakan keperluan perayaan Tahun Baharu Cina. Menurutnya, program tersebut juga bertujuan menyantuni mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum di sekitar kawasan Parlimen Santubong. Beliau berkata demikian semasa majlis simbolik penyerahan bakul makanan di pekarangan Pejabat Daerah Lunduk pada Ahad. Ahli Parlimen Santubong itu menambah, program seumpamanya juga bertujuan memperkukuhkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di kawasan berkenaan. Manakala di Dun Pantai Damai, seramai 20 penerima yang terdiri daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 menerima sumbangan bakul makanan sempena perayaan Tahun Baharu Cina. Sumbangan tersebut turut diserah oleh Datuk Seri Nancy di Gereja Chapel Mother of Christ pada Ahad. Program tersebut merupakan aktiviti tahunan Parlimen Santubong dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Negara bagi meringankan beban para penerima. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy memberitahu beliau akan memberikan komitmen untuk sentiasa membantu golongan memerlukan termasuk dengan menghulurkan sumbangan bakul makanan di beberapa tempat di bawah Parlimen Santubong. Di konstituensi Demak Laut pula, seramai 20 individu dan seorang ketua kaum dan ketua masyarakat KMKK menerima sumbangan bakul makanan sempena sambutan Tahun Baharu Cina yang menjelang tiba. Penerima-penerima sumbangan tersebut terdiri daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 yang mana simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Datuk Seri Nancy bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun di Dewan Sungai Tapang, Bako, Muara Tebas pada Ahad. Paparan berikutnya, program bantuan lesen memandu B2 MyLesen B2 diadakan dengan tujuan memberi ruang dan peluang kepada rakyat Malaysia yang layak untuk mendapatkan lesen memandu kelas B2. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, kerajaan sentiasa memahami keperluan rakyat dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang menyeluruh dan bertepatan dengan konsep membangun masyarakat Malaysia madani dan daerah limbang tidak ketinggalan dalam aspek pengangkutan dan sosioekonomi. Kamu bukannya sengaja akan melanggar undang-undang ke, tapi kamu tu mau. Dan apabila ada kerajaan membuat program di sini, kamu pun mengambil peluang, saya ucapkan tahniah kepada kamu kerana usaha ingin memperoleh lesen. Artinya kamu adalah warga negara yang baik, warga negara Malaysia yang baik, yang tak mau nak langgar undang-undang, ingin berlesen. Ialah mungkin sebelum ini sebab kekangan dan sebagainya belum mampu nak mendapatkan lesen. Tetapi alhamdulillah saya sangat menghargainya, sangat-sangat menghargainya kerana mengambil inisiatif untuk datang ingin mendapatkan lesen B2. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan program MyLesen B2 peringkat Parlimen Limbang di Dewan Suarah Limbang pada Sabtu. Pada majlis tersebut, seramai 944 peserta berjaya menerima lesen motosikal B2.
Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Datuk Paulus Palu Bumbang, Ketua Pengarah DPJ Datuk Rospiagos Taha, Pengarah DPJ Sarawak Norizan Jili serta tetamu jemputan lain. Berikut pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin telah memberi sumbangan set keluli tahan karat iaitu meja mandi jenazah, meja jenazah dan 10 set kain kapan kepada Surau Al-Muklis, Kampung Setutong, Melayu. Sumbangan berkenaan telah diserahkan kepada pengerusi Surau Al-Muklis, Sarip Lias dan disaksikan oleh Ketua Kampung Syahri Mahidi. Petang ni, we are at Surau Al-Muklis and di Kampung Setutong Melayu. Kampung Setutong Melayu adalah sebuah surau di bawah seliaan saya lah, di bawah DUN N12 Kota Sentosa. Jadi Haji Syarif bila mereka menghadiri satu kursus jenazah, selepas kursus tu mereka minta saya untuk membuat sumbangan lah dengan peruntukan kerajaan saya untuk meja jenazah dan meja mandi jenazah dan kain kapan lah untuk kegunaan penduduk kampung. Jadi hari ini kita di sini dan saya menyerahkanlah sumbangan satu set meja jenazah dan meja mandi jenazah dan 10 set kain kapan. Itu saja. Beliau berkata demikian semasa ditemui media dalam program ringkas pemberian sumbangan kepada Surau Al-Muklis, Kampung Setutong Melayu pada Ahad. Wilfred menambah sumbangan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM6,600 tersebut dapat membantu penduduk setempat bagi melaksanakan upacara pengebumian untuk orang tersayang yang meninggal dunia. Laporan seterusnya, sambutan Hari Kanser Sedunia yang diraikan pada Ahad menjadi detik bermakna bagi Persatuan Kumpulan Sokongan Pink Ribbon Sarawak setelah menerima sumbangan dari sebuah syarikat korporat tempatan. Syarikat Pengurusan Sisa di Sarawak Timuran Kembangan tampil melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR mereka dengan menyumbang makanan kepada persatuan tersebut untuk mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan ahlinya. Menurut Penasihat Timuran Kembangan Datuk Rahman Lariwo, sumbangan itu merupakan salah satu aktiviti CSR syarikatnya bertujuan meringankan beban ahli persatuan tersebut untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti terancang sesama ahlinya. We are really appreciate that we can from our small company we can sponsor just a bit for this society, cancer society, and in the future maybe we can help this foundation to build up what they need as for our cancer society. For this year we are really try very hard, and our group here from Timuran, this is our MD, the CFO, and all of us here, we are really thanks to this foundation to invite us for a small contribution. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan 30 pek beras dalam satu majlis ringkas di Pusat Kumpulan Sokongan Pink Ribbon Sarawak di Petrajaya pada Ahad. Sementara itu, Presiden Lions Club Kuching Alamanda yang juga wakil dari Ken Hop Kuching, Connie Tan, berkata pihaknya melaksanakan pelbagai aktiviti dan program untuk pesakit-pesakit kanser payudara dan mereka yang telah sembuh di pusat tersebut. We used to work with the Pink Ribbon Kuching in support of activities. We have social support activities, sharing with each other the cancer survivors, patients, caregivers, to make them grow even stronger each day. So we do have activities like arts and craft, music therapy, water therapy. This is to support them the ongoing activities and to lead a normal lifestyle in terms of like helping them to do their own small business like baking sessions, flower arrangements, so that these are a source of income for them. Sementara itu, Timbalan Presiden Persatuan Kumpulan Sokongan Pink Ribbon Sarawak, Hayati Daud, yang merupakan bekas pesakit kanser payudara, berkata persatuan tersebut ditubuhkan pada 2012 bertujuan memberikan sokongan dan kesedaran kepada orang ramai terutama yang menghidap penyakit tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube.
Mengakhiri buletin dengan visi Premier Sarawak 2030, Revenue Reengineering, DBOS and Development Funding. #saluran informasi rakyat, salam UKAS. Visi Premier 2030, Revenue Reengineering, DBOS and Development Funding. Kerajaan Sarawak mematuhi plan yang bertanggungjawab dari segi kewangan untuk memastikan negeri ini lebih selamat, terjamin, berdaya tahan dan makmur. Di bawah plan ini, sebahagian besar peruntukan telah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai, khususnya di luar bandar, untuk program transformasi luar bandar, projek rakyat dan untuk program grid bekalan air Sarawak untuk kawasan yang mempunyai tekanan rendah di luar bandar. Penubuhan Bank Pembangunan Sarawak DBOS pada 3 November 2017 untuk menyediakan dana alternatif kepada pembangunan menggunakan model keuangan yang baru. DBOS ditubuhkan sebagai model pembiayaan alternatif baharu bagi Kerajaan Sarawak untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini termasuk segmen-segmen seperti ekonomi digital, pengangkutan awam bandar, tenaga boleh diperbaharui, minyak dan gas asli, pertanian moden dan infrastruktur. We have to complain all the time and do nothing for ourselves. With this reminder and with full hope for the future, I have the pleasure to launch Sarawak First and very own development bank, the Development Bank of Sarawak, DBOS. Thank you very much. DBOS memberi tumpuan kepada pembiayaan projek-projek strategik untuk mentransformasi Sarawak, akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam kewangan hijau dan mengamalkan objektif berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam perniagaan. Jumlah aset milik Bank Pembangunan Sarawak mencecah 9.47 bilion ringgit dengan pendapatan terdahulu kira-kira 130.5 juta ringgit setakat Oktober 2022. DBOS telah dilancarkan pada 2017 dengan model berbayar berjumlah 500 juta ringgit dari dana Rizab Sarawak. Visi Premier Sarawak Maju 2030.